Assalamualaikum. Oi. Ada ke yang tengah santai-santai tak ada buat apa? Yang sudi-sudi nak teman Kak Long live petang ni. Hello, hai semua. Okay. Muka tengok macam ni berminyak-minyak. Kalut sikit sebab hari ni memang sibuk sangat. Dah berapa hari dah tak dapat nak buat live FB ni. So hari ni Kak Long selit juga macam mana-mana pun. Memang kena selit juga. Tak boleh nak tinggal lama-lama. Sebab nanti kalau tinggal lama-lama dah tergagap-gagap balik nak bercakap. Okay. So ni tengok memang tengah peluh-peluh. Baru lepas kat warung. Baru lepas buat paste nasi goreng. Baru lepas buat kicap. Tengok ni ada apron. Hari ni pakai apron tau. Okay, hari ni kita live dengan apron. Tapi tajuk kita, topik kita adalah sikap di atas jalan raya. Okay, walaupun pakai apron tapi tak ada kena-mengena dan tajuk tak berkenaan langsung dengan masak lah ya. So tajuk kita hari ni, topik yang akan kita Kak Long kupas hari ni adalah sikap di atas jalan raya. Okay, cerita pasal sikap atas jalan raya ni sebenarnya benda ni dah lama dah rasa macam bila kita berhadapan je dengan situasi, apa-apa situasi atas jalan raya tu, mulalah rasa macam geramnya, rasa macam dan ni juga aku nak buat live ni kan. Tapi itulah tak baik lah kan kalau kita nak buka, nak secara terang-terangan nak share kesilapan yang orang lakukan. Okay, sebab kita sendiri pun banyak juga buat silap atas jalan raya. Okay, antara sikap di jalan raya yang biasa sangat kita jumpa, ataupun bukan setakat jumpa lah, kadang-kadang kita sendiri yang buat. Kita sendiri pun buat. Tak dinafikan. Kalau Kak Long, apa yang Kak Long cakap hari ni yang kita tengok, dan ada masanya kita pun sama ada buat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sama ada terbuat ataupun sengaja buat lah. Okay, so yang pertama sekali tadi, yang Kak Long nampak adalah sikap pentingkan diri. Okay, sikap pentingkan diri ni antara contohnya langgar lampu merah kan, ikut laluan kecemasan, ikut jalan no entry, apa lagi, pentingkan diri, berebut keluar simpang kan. Okey, biasanya senario berebut keluar simpang, langgar lampu merah. Sikap pentingkan diri ni selalunya kita akan tengok, kalau ikut pengamatan Kak Long, kita akan banyak jumpa pada waktu kemuncak. Okay, masa hantar nak sekolah pagi ke, on the way pergi tempat kerja ataupun balik dari kerja. Balik dari kerja ni dia jarang ke? Macam jarang tak sama je. Pergi kerja, balik kerja, okey, hantar nak sekolah. Banyaklah adegan pentingkan diri yang kita akan nampak. Sebab apa? Sebab masa ni semua orang nak cepat. Okey, nama pun peak hour. Semua orang nak cepat bekerja, mana nak kerja waktu masuk sekolah anak, nak kerja masuk waktu pejabat, nak kerja balik rumah, nak sampai rumah. Okey, nak suri rumah yang wanita yang driving sendiri, yang bekerja nak balik masak pula ni untuk family. Okay, kita faham situasi tu. Memang semua orang pun nak cepat. Okay, tapi tanpa kita sedar sebenarnya, sikap pentingkan diri ni atas jalan raya ni, dia bukannya mengurangkan kesesakan lalu lintas. Malah boleh menambah teruk lagi kesesakan lalu lintas tanpa kita sedar. Sebab apa? Bila dah berebut apa semua, maka terjadilah jam, sikap marah, tak nak beralah, macam-macam hal lah yang jadi bila kita ikut tu. Okay, so tu antaranya lah. Ikut laluan kecemasan pun sama juga kan, dah beratur panjang-panjang tu, ikut jalan kecemasan tu memang standard lah. Sampai sekarang ni benda tu dah jadi macam satu isu besar kan.
yang mana kita boleh ambil gambar kalau orang buat silap tu, hantar dan kita kongsikan pada pihak polis. Okey, so selain daripada sikap pentingkan diri, asal boleh. Yang asal boleh ni, ya Allah, macam mana nak cakap asal boleh yang Kak Long lah, macam contoh Kak Long Kak Long bercakap lebih kepada perkongsian di negeri tempat Kak Long duduk lah, di bandar tempat Kak Long duduk. Okey, macam Kak Long sekarang, Kak Long di Kota Baru. Jadi kat Kota Baru ni memang sikap asal boleh minta maaf cakap. Okey, Kak Long pun orang Kelantan, Kak Long pun orang Kota Baru, orang Kelantan. Tapi anggaplah apa yang Kak Long kongsi petang ni adalah untuk kita sama-sama baiki diri, termasuklah diri orang cakap ni lah kan. Sebab macam kata tadi lah, bukan orang je buat, kita pun buat ni. Ni kisah dia sekarang, kita yang buat. Dan selalunya bila orang buat tu yang kita nampak, time kita buat sendiri kita tak sedar. Okey, asal boleh ni antara yang biasa kita tengok, jenis yang suka-suka hati je nak belok. Okay, kalau di Kota Baru sendiri, apa yang Kak Long selalu nampak kan, dah banyak negeri sebenarnya Kak Long memandu juga. Okey, dah banyak negeri memandu dan Alhamdulillah, kalau Malaysia ni dah banyak tempat jugalah pergi. Dah banyak tempat kita pergi jugalah, beberapa negeri kan. Walaupun ada mana yang tak sampai lagi, mana? Sarawak. Sarawak yang tak sampai lagi. Kalau Semenanjung rasanya Alhamdulillah setakat ni memang semua dah sampai. Okey, jadi memang ada sikap tersendiri para pemandu di setiap negeri. Di setiap negeri memang ada je sikap pemandu yang macam tu, sampai tahap kan. Sampai tahap satu ketika dulu, sebelum plate kereta ni boleh buat suka-suka hati ikut negeri mana punya plate yang kita nak kan. Sampai kita boleh mark tau. Kita boleh cakap, ni tengok plate ni, dah tahu dah cara memandu ni macam mana. Tengok plate orang daripada negeri sini, dah tahu dah memandu macam mana. Daripada sini kita tahu dah hemah dia macam mana. Okey, dia sampai tahap macam tu lah. Okey, so bila pengalaman di Kota Baru ni, selalu Kak Long jumpa kalau bab asal boleh ni, memang asal boleh sangat-sangat. Memang sangat-sangat asal boleh, especially part masa nak corner. Belok dari nak belok ke kiri ke kanan tu, dia tahap yang macam contoh nak belok ke kanan, dia boleh dah duduk, katalah ada 3 lane yang biasanya yang nampak ni di jalan yang ada 3 lane. Elok je daripada lane paling kiri kan. Bukan kalau lane paling kiri, dia duduk lane paling kiri, dia nak masuk ke kanan, belok ke lane paling ke arah kanan tu. Kalau katalah kita memang tahu yang dia keluar daripada satu simpang yang terlalu dekat dengan simpang tu ataupun contoh traffic light tu, taklah kata sangat. Kita faham lah, memang dia dah daripada lane paling kiri, terpaksa overtake masuk ke kanan. Kita masih boleh terima lah. Ni tak, memang sebab apa tahu jadi macam tu, dah beratur panjang. Benda ni masa peak hour ni, cerita masa peak hour lah. So dia daripada tempat yang dah panjang kan, lane pertama dengan kedua kan. Lane pertama memang confirm lah kita boleh sama ada kalau ada sign U-turn kita boleh U-turn, kalau tidak untuk kita ke kanan. Yang tu semua orang maklum. Okey, lane kedua pula kita boleh terus ataupun kita boleh ke kanan. Kan, ataupun boleh terus, boleh ke kiri. Tengok pada keadaan jalan jugalah. Kalau Kak Long lah akan tengok pada keadaan jalan. Kalau jalan tu membenarkan, contohnya lane di tengah tu membenarkan kita ke kanan atau ke kiri, kita boleh duduk. Kalau tidak, beraturlah ikut lane yang sepatutnya kita duduk. Okey, so bayangkanlah daripada lane ketiga, dia boleh datang. Ya Allah, kalau slow tak apa, laju tau. Daripada kiri nak ke kanan, daripada lane ketiga, belok ke kanan tu, laju ya mat. Sama juga daripada lane kanan sekali, sebelah kanan sekali nak belok ke kiri, macam tu juga. Sebab dia dah nak kejar, dah panjang beratur ni, dah beratur panjang ni, tak nak beratur lah kiranya, tak nak queue.
tak nak queue, apa yang dia buat? Dia ambil kanan ataupun dia ambil kiri, padahal nak belok ke kiri. Dah banyak kali lah depan mata. Ya Allah, memang sangat menakutkan lah. Sangat menakutkan. Dan benda ni pula link pula dengan orang yang pentingkan diri tadi, yang mana langgar lampu merah tadi. Ni mana cantik. Memang cantik sangat kan, dalam keadaan laju macam tu, ketepam. Ataupun orang yang duduk sebelah tengah ni pun sama, tak berhati-hati dan laju, memang akan berlaku pelanggaran. Okey, so tu antara sikap asal boleh yang pertama. Sama juga dengan U-turn. U-turn pun sama juga, suka-suka hati macam tadilah juga. Sama. Nak U-turn dah tentu-tentu dah, kalau kita duduk atas lane, nak U-turn tu kena duduk. Nak U-turn ke nak ada ke U-turn ke kiri ya? Tak ada. U-turn ke kanan lah kan, U-turn. Okey. Nak U-turn tu dah tentu-tentu duduk kanan lah. Nak tak nak memang kau kena queue lah sebelah kanan kan. Sebab nak U-turn, nama pun nak U-turn. Ni tak nak U-turn, okey, ada jalan ke kanan, ada simpang ke kanan, ada boleh U-turn juga dalam masa yang sama. Ikut logiknya, macam mana pun kena duduk lane paling kanan. Kalau kita rasa kita terror sangat pun, ni kadang-kadang kita buat jugalah. Ni Kak Long pun kadang-kadang buat juga. Yang jadi buat bukan apa, orang depan tu terlalu, Allahu Akbar, terlalu berlemah lembut, lemah gemalai di atas jalan raya kan, yang sampai takut sangat nak U-turn ni. Kita pun kadang-kadang overtake juga, tapi sebelum sampai ke lane yang untuk U-turn tu, macam mana pun kena minta masuk ke kanan. Minta juga masuk ke kanan. Okey, tapi ni kira kes yang sangat-sangat jarang lah, sangat-sangat jarang. Tapi yang berlaku pula ni selamba. Seriously, asal boleh sungguh kan, daripada lane sebelah kiri, lane kedua ni kan, elok je traffic light hijau, yang sini ke kanan, okey lah, dia memang nak pergi kanan, ataupun dia U-turn pun tak ada masalah. Yang bestnya, lane kedua ni U-turn. Dah, yang orang sini mana nak pergi kanan, mulalah. Maka berlakulah pencemaran bunyi di pagi hari. Pencemaran bunyi, pencemaran tanda-tanda tangan, kan? Macam-macam jenis sign tangan yang keluar. Itu memang tak tahu nak cakap apa lah. Tu belum kira lagi yang tak signal. Asal boleh je masuk kan. Selalu kalau macam suami Kak Long, dia punya marah, dia akan cakap apa? Beli kereta mahal-mahal, signal pun tak boleh bagi. Signal pun tak nak bagi. Okey. Lepas tu apa lagi sikap asal boleh yang ada? Buang sampah keluar daripada kereta. Suka-suka hati kan. Buang sampah keluar dari kereta, yang sampah ikat satu hal. Yang paling best, yang paling common yang kita boleh nampak kan, contohlah kalau musim buah. Musim buah, buah rambutan ke, buah dokong ke, buah duku ke, langsat ke, dia boleh selamba je kan, tingkap buka, makan dengan bahagia, buang. Makan dengan bahagia, buang. Lalu motor kat sebelah elok je masuk, kulit dalam bakul orang tu. Kalau nak bagi kan senang. Ni motor kat sebelah ambil satu tangkai, baling terus dalam dia punya bakul tu, kan ada manfaatnya untuk orang. Orang tu terima kasih, bersyukur, dapat juga pahala kat kita. Ni tak pasal-pasal kena sumpah dengan orang. Sebab apa? Perangai asal boleh. Tu satu. Tu antara yang asal boleh yang ada. Ada lagi yang paling win lah. Yang ni memang Kak Long tak tahu negeri lain, Kak Long tak tahu tempat-tempat lain, mungkin sama. Tapi Kak Long menghadapi culture shock untuk satu benda ni, untuk satu orang cakap senario ni di sini, di Kota Baru. Cerita dia apa tahu? Letak sampah atas bonet kereta. Tak atas bonet kereta atau bumbung kereta pun ada.
Selit dekat wiper belakang pun ada. Yang selit kat wiper tu okey lah lagi kan. Letak atas bonet kereta. Kita faham memang keadaan di macam Kota Baru ni, terutama kawasan-kawasan kampung, dia memang tak ada perkhidmatan hai, siapa tu kat belakang? Kak Uteh. Dia memang tak ada perkhidmatan lori sampah kan, bandaran datang rumah ke rumah. Kutip. Okey, yang ada di tepi-tepi jalan besar saja, di mana sampah diletakkan. Semua sampah daripada rumah kita tu kena masukkan dalam tong sampah besar. Okey, bagus. Semua ikut arahan, semua ikutlah, sebab siapa nak kan ada sampah dekat rumah banyak-banyak bertimbun. Semua bawa. Memang efisien lah, setiap hari keluar memang akan bawa plastik sampah ni. Yang best ni letak atas bonet kereta. Letak atas bonet kereta, cerita dia lupa nak buang kan. Bila lupa nak buang, yang akan menyebabkan berlaku pencemaran secara yang secara tak langsung, yang tak sepatutnya berlaku bila mana kereta belok corner kan, membelok. Yelah, kena pula dah lewat dah ni, dah lewat keluar rumah ni, nak hantar anak sekolah ke, yang kes tadi kan, nak hantar anak sekolah, nak pergi kerja, dah rushing dah nak pergi. Lupa dah ni, letak tu memang ingat sampah. Masuk kereta, buka pintu kereta, dah kalut kan, tergantuk pintu kereta, dah lupa dah sampah. Lupa sampah, ingat nak kena sampai cepat. Langsung lupa pasal sampah. Rushing pula, tekan minyak, corner. Elok je corner, berdepung, shush, jatuhlah sampah atas bonet kereta tadi. Maka habis semua. Jatuh pula. Yelah, daripada tempat tinggi jatuh dalam kelajuan macam tu, pecah, maka bertaburanlah sampah di atas jalan raya. Nak pula dalam bekas sampah tu ada diapers baby kan, ada diapers baby, ada pula kek, kuih dan sebagainya. Maka tak payah ceritalah, sendiri mau ingat dan bayangkan sendirilah apa yang terjadi di atas jalan raya tu. Okey, kejap ada ni. Ada ke? Ada. Okey. Jadi itulah dia antaranya yang kita biasa tengok lah. Okey, letak sampah. Apa lagi Okey, kalau ni kalau cerita ni sekitar Kota Baru punya senario lah. Minta maaf lah orang-orang Kelantan dah. Kita gini, kita bercakap ni dengan harapan bukan nak condemn siapa, tak sekali lagi Kak Long ulang, amboi Kota Baru juga, amboi Kelantan juga. Jadi haraplah kalau ada di antara yang menonton atau tertengok Kak Long punya video ni orang-orang Kelantan, tolong sama-sama kita ubah sikap-sikap yang tak elok atas jalan raya ni. Okey, ni termasuk diri, self reminder. Okey, Kak Long mengingatkan diri Kak Long sendiri juga, sebab kita manusia tak lari daripada melakukan kesilapan, tak lari daripada sikap-sikap yang tak elok, sikap-sikap yang negatif. Okey, so benda ni macam Kak Long saya cakap kan, bila Kak Long cakap tu adalah untuk ingatkan diri Kak Long sendiri. Sebab video ni pun Kak Long akan tengok balik. Bila Kak Long tengok tu, dia ni yang dalam ni bagi tahu kat diri kita. Okey, ada lagi cerita sikap atas jalan raya yang Kak Long dapat, yang rasa macam ni sikit lah, sensitif sikit lah Kak Long sebut. Tapi Kak Long kena sebut supaya kita sama-sama cuba perbaiki, sama-sama cuba untuk jadi yang terbaik. Okey, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Okey, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Okey, contoh lagi satu ni, cabar polis. Cabar polis tu macam mana? Bila mana waktu kemuncak biasanya akan ada polis yang jaga di persimpangan kan. Masa mula-mula Kak Long balik dulu, memang senario ni Kak Long selalu tengok di traffic light, terutama ni di persimpangan besar, akan nampak polis kat satu tempat ramai tau, 5-6 orang. Tapi minta maaf polis-polis semua ni, Kak Long nak cakap
seolah-olah tak ada function tau polis. Seolah-olah tak ada function. Macam suka-suka hati je orang nak lalu depan muka kan. Contohlah dia dah suruh berhenti. Polis dah suruh berhenti dah ni. Jalan juga. Tapi polis tak, dia buat apa? Tak boleh nak buat apa. Seolah-olah tak boleh nak buat apa. Okay. Jadi masa tu Kak Long terfikir apa? Masya Allah. Minta maaf Kak Long guna perkataan apa? Kurang ajar. Memang kurang adab lah. Sangat kurang adab. Nak kata kurang ajar tu macam zalim sangat kan. Sebab rasanya mak bapak kita ni ajar kita dah cukup cantik dah. Ajar kita dah terbaik dah. Daripada dalam perut lagi biasanya mak bapak kita akan ajar kita benda yang terbaik. Okey, tapi kita ni sebenarnya yang kurang belajar. Sekali lagi kalau minta maaf bahasa kasar dia memang kurang ajar. Kurang ajar. Polis kat depan, polis dah tahan. Jalan juga sampai kat luar rasa macam ya Allah, macam tak ada function pula polis. Okey, sampailah satu hari tu Kak Long pergi minum di salah sebuah kafe terkenal di Kota Baru ni. Okey, kebetulan Kak Long duduk Kak Long sebut kafe terkenal sebab tempat duduk dia ni memang penuh. Bila penuh, kita terpaksa share dengan orang lain lah. Jarang sangat kita boleh duduk bersukaria sendirian. Selalunya kita memang akan kena share lah dengan meja yang panjang dan sebagainya. Okey, nak dijadikan cerita satu hari Kak Long pergi breakfast dengan kawan. Duduk di kedai tu, ada lebih kurang 8 ke 10 orang polis trafik tau. Duduk sekali dengan Kak Long, satu lajuran. Kak Long beranikan diri tegur. Cakap macam mana aku nak tanya ni. Jadi tengok dia tengah makan apa semua, senyum lah. Mula-mula starting senyum angguk. Tu dia pun senyum, puan. Kan bagus lah puan. Kita pun angkat tangan apa semua. Lepas tu Kak Long pun mulakanlah perbualan. Hai Haryani. Waalaikumsalam. Okey, so Kak Long pun mulakan perbualan. Kak Long pun tanya, "Cik, minta maaf tanya, ganggu tengah makan. Dekat sini ramai kecek Kelantan kan. Ni kita translate lah kan. Kalau tak translate ada yang tenganga tak faham pula kan. Okay, so kalau tanya dia Kak Long translate ke bahasa baku ya, cik, minta maaf lah tanya kan. Dekat Kelantan ni sebenarnya trafik ramai orang tempatan ke ataupun ramai daripada luar?" Lepas tu dia pun kata, "Sini ramai orang Kelantan," dia kata. Orang luar pun ada lah juga, tapi memang majoriti orang Kelantan. Dia cakap, kenapa tu? Dia tanya kan. So Kak Long kata, tak, gini kata, sebab saya ni suka memerhati. Jadi saya duk perhati atas jalan raya ni. Minta maaf cakap lah cik Memang Kak Long terus terang. Berani mati. Kak cakap minta maaf cakap cik. Selama saya duduk di Kota Baru ni, saya perhati orang Kelantan orang kat sini polis dia buat je macam Kak Long guna perkataan gini, polis ni macam dia ayam-ayamkan je Saya cakap, lepas tu minta maaf lah cik, cakap seolah-olah polis macam tak ada function, macam tak boleh ambil tindakan apa pun. Ya Allah, sebenarnya lah kan, Haryani, rindu akak, lama tak dengar cerita akak. Lepas ni ikut cerita akak. Ada lagi 30 topik akak akan cakap. Silat-silat lepas ni muak dah tengok muka akak. Okey, sambung balik. So, bila Kak Long cakap macam tu, Kak cakap minta maaf lah cik. Kan? Tapi masa tu lah, sebenarnya bila Kak Long cakap macam tu, dalam hati ni ada juga perasaan jahat tau. Macam aku cakap macam tu memang nak bahasakan dia jugalah pada masa tu. Okay. Tapi alangkah terkejutnya Kak Long, polis tu jawab. Dia kata, "Allahu Akbar puan, kita kat sini dah tak boleh buat apa dah. Puan." Dia kata, Polis macam dah tak ada function. Bukan tak ada function, dia cakap macam mana, dia kata macam ni. Benda ni dah lama sebenarnya, dalam 2 tahun lepas lah, Kak Long ingat-ingat lupa. Tapi lebih kurang yang polis tu cakap, yang menyebabkan Kak Long tiba-tiba daripada rasa geram macam nak kenakan polis tu jahat kan, jahat. Tanduk tu datang, cakap rah, kenakan dia macam tu kan. Tiba-tiba Kak Long rasa mata Kak Long bergenang sebab rasa macam nak menangis on the spot.
kita jenis sensitif. Dah cakap dah kan, jenis konon nampak je brutal tapi sensitif. Kan kalau suami Kak Long dia selalu pesan yang cover lah. Dia cakap tak payahlah nak nangis, cerita lah, tak payah nangis, tak boleh lah, nak buat macam mana. Kita memang dalam hati ada taman kan. Jadi polis tu dia kata macam ni, dia kata, Allah puan, kita kat Kelantan ni memang dah tak boleh nak buat apa dah puan. Bukan kita takut, tapi kita pun tak boleh nak cari pasal. Untuk makluman puan, memang masing-masing dekat sini dia kadang-kadang dia bagi contoh lah. Dia kata contoh, kalau dekat simpang ke, dekat traffic light ke, kita dah elok tahan, kadang-kadang dia sengaja datang langgar kita dengan dia punya side mirror. Sengaja je datang langgar kita dengan side mirror. Lepas tu Kak Long dah macam, ya ke? Itu belum buat sebab lagi. Itu baru macam, oh betul ni, debes sungguh orang Kelantan ni setara ni kan. Ingatkan debes sama ni tu je, rupanya dengan polis pun dia ni jugalah kan. Lepas tu cakap, oh ya ke? Lepas tu tak boleh buat apa. Kita tak boleh buat apa pun kalau macam tu, dia kata, sebab tak ada kes, tak jadi kes. Kecuali kalau sampai dia menyebabkan kecederaan, tu baru kita boleh ambil action. Ada puan, dia kata, ada kita berapa ramai anggota kena langgar. Yang tu memang kita akan kejar lah. Lepas cakap, ada ke yang kena langgar? Ada puan. Ramai orang tak tahu. Itulah yang kami kena hadapi bila kami berjaga di sini. Masa tu Kak Long terus rasa macam, ya Allah, salahnya aku, kenapalah aku pergi tanya dia macam tu kan. Ya Rabbi, cakap sabar je lah. Sampai tahap macam tu Kak Long rasa macam tak tahu nak cakap apa lah. Macam tak sepatutnya lah kan. Kita kena ingat, polis ni tak kira lah polis ke siapa-siapa saja, pasukan yang beruniform ni, tugas diorang, ya Allah, sangat mulia, menjaga keamanan, keselamatan kita kan. Apalah salahnya kita hormat diorang. Okay, so tak tahulah bila fikir balik, kenapa benda macam ni jadi. Adakah kerana ego? Of course lah, memanglah dia punya key point tu sikap lah. Sikap, bila kita ada sikap pentingkan diri, kita ada sikap asal boleh, kita ada sikap ego, kita ada sikap akulah bagus, kita ada sikap yang kita rasa kita seorang something, memanglah benda-benda macam ni akan jadi. Okay, so Kak Long ambil kesempatan hari ni menyeru semua orang, okay, terutama yang mendengar secara langsung ataupun secara ulang video Kak Long ni, dan menyeru diri Kak Long sendiri dan juga keluarga Kak Long, tolonglah berhemah dan bersopan santunlah di atas jalan raya. Okay, terlalu kadang-kadang rasa macam dia boleh sikap atas jalan raya ni menyebabkan kita ni Kak Long sendiri kan cakap terus terang jahat mulut tau. Bila drive je, bila duduk atas jalan raya je, bukan setakat drive lah, duduk sebelah pun, suami drive pun, mulut automatik jadi jahat. Time tu lah keluar semua benda. Sampai selalu kena tegur kat anak-anak. Umi tak baik cakap macam tu, Umi tak baik cakap bengong, contoh kan. Tak, kadang-kadang bukan apa, geram-geram. Kadang-kadang kita gila lah kereta ni, kan. Umi tak baik tau cakap macam tu. Umi kata kereta dia gila, bukan orang dia. Cover kan. Okay, dah biasa sangat, banyak-banyak lah. Especially kat traffic light, tolonglah. Ni Kak Long tunjukkan kok orang Kelantan dah. Kok orang Kelantan minta tolonglah, especially di traffic light. Benda ni tiap hari Kak Long hadap bila pergi hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, memang akan ada rasa tak puas hati, sakit hati dekat traffic lights, yang terutamanya traffic lights yang jenis tunggu merah lama ni, nak tunggu merah ni beratur. Bila hijau, kereta 2-3 biji jalan je dah merah balik. Okey, 2-3 biji jalan merah balik. Yang jadi sakit hati bila pihak satu lagi ataupun di dua persimpangan lain lagi ni, dah lah kita ni lama nak tunggu. Dia time merah, dia masuk juga
sampailah kalau masuk sekadar melanggar tu dia punya pasal lah kan. Itu dia sendirilah langgar undang-undang. Okey. Ini masalahnya dia masuk juga, orang Kelantan panggil teruk. Tahu tak, teruk. Masuk juga, dah tak boleh masuk tu, masuk juga. Elok dia blok pula jalan tu. Nak petak kuning. Yang petak kuning ni yang rasa macam Allah tak kerti bahasanya. Kau ada lesen ke tak? Kau belajar undang-undang ke tidak? Petak kuning, come on lah. Petak kuning tu kita tahu. Petak kuning tu petak kecemasan. Petak tak boleh nak duduk atas tu. Petak tu untuk memberi ruang untuk kita sama-sama menjadi orang yang bertanggungjawab, memastikan kelancaran lalu lintas. Itulah adanya petak kuning, zebra crossing, apa je lah sains-sains yang ada di jalan raya tu. Itulah tugasnya, itulah tujuannya. Yang kita pergi masuk juga, blok pula. Orang ni nak tunggu 2-3 biji kereta, dah merah balik. Kena hijau, kau duduk kat situ. Memang tak jalan lah jawab dia. Kita nak cepat, habis orang lain tak nak cepat ke? Kita nak sampai anak kita sampai awal kat sekolah. Dah orang lain tak nak anak dia sampai awal kat sekolah. Sama juga. Nak sampai awal kat sekolah, keluar awal lah. Kan? Kalau dah keluar lambat, hadap je lah. Siapa suruh keluar lambat? Sebab tu Kak Long kalau terlambat, Kak Long relax je. Dah lambat kan, relax je lah, nak buat macam mana. Kita kejar pun silat-silat jadi makin lambat. Nak awal, tak nak berebut dengan orang, keluarlah awal. Keluar awal insya-Allah tak ada masalah. Kau boleh duduk relax je dekat jalan tu, tak ada berebut apa semua. Okay, so itu. Lepas tu apa lagi okay, tu sikap-sikap yang tak baik lah, yang kita kena elak, yang kita tak boleh, yang kita perlu jadikan sempadan lah. Okay, menyeru pada diri sendiri. Okay, Kak Long ni kan, asal cerita sikap atas jalan raya je semua negatif. Macam lah tak ada benda positif atas jalan raya tu. Siapa kata tak ada? Ada. Ramai yang positif juga atas jalan raya. Okay, yang bertimbang rasa. Yang tu yang bagus lah. Yang bagus tu kita dah tak payah cakap dah. Alhamdulillah, tahniah. Tahniah, 1000 kali tahniah kepada orang yang boleh berhemah, bertimbang rasa, menghormati pengguna-pengguna jalan raya lain. Tahniah dan tahniah, 1000 kali tahniah untuk anda. Memang anda bagus. Okey, contoh sikap yang baik ni. Okey, hari ni kan Kak Long memang Allah tu Kak Long seronok juga atas sebab hari ni memang Kak Long nak bawa cerita pasal sikap di atas jalan raya. Tiba-tiba tadi dalam pukul 2.30 lebih kurang lah, dalam pukul 2.30 dekat pukul 3 Kak Long keluar. Kak Long hari tu ada musibah sikit lah, kereta Kak Long terbakar. InsyaAllah Kak Long akan cerita juga, yang ni akan ada dalam topik perbincangan akan datang jugalah untuk bab ujian. Kak Long akan cerita benda ni. Okay, jadi Kak Long sekarang ni bawa kereta, Alhamdulillah ada kereta lama Kak Long lah, kereta Wira Kak Long yang sangat lama dah berjasa dengan Kak Long, dah 18 tahun dah dia berjasa dengan Kak Long. So sekarang ni Wira ni dia tak ada masalah apa, cuma bateri dia weak. Bateri dia weak, kita ni relax dulu kan. Tadi nak dijadikan cerita Kak Long dengan anak perempuan Kak Long drive. Elok dekat tengah-tengah jalan dia mati. Mati kereta kan. Elok je kereta tu mati. Okey, Alhamdulillah Kak Long ada apa sayang. Oleh kejap lagi. Lambat nak buat tu sekejap. Sikit nak habis dah. Nak habis dah, cakap hai. Hai. Nama apa? Damia. Okey, hai, ni Damia. Okey, kejap. Boleh? Kejap. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih deh. Okey deh. Okey, terima kasih. Sekejap lagi membuat. Okey, duduk dulu. Okey. So, apa namanya? Elok je mati kereta kan dekat tengah-tengah jalan tu. Kak Long pun keluar lah. Alhamdulillah memang Kak Long selalu ada spare jumper yang guna power bank tu dalam kereta. Jadi tak panik lah. Kak Long pun relax turun, cepat-cepat pasang hazard light, turun. Tiba-tiba je Kak Long turun tu, tengok kat sebelah dah ada satu motor. Kenapa Kak? Datang kan. Lepas tu Kak Long macam
Ya Allah, hai, cepatnya dia ni bertindak kan. Sebab memang Kak Long turun terus dekat tengah jalan tau. Tengah jalan. Bukan tepi jalan ni. Kat tengah jalan ni. Kak Long memang dah blocking orang. Kak Long turun, angkat tangan, sorry dekat orang belakang. Cakap breakdown macam tu kan. Tunjuk macam tu. Tak apa, betul ke tunjuk macam ni. Tamat kan. Sekali dia lah. Sekarang dia faham. Dia orang pun nak keluar dari situ. Datang budak lelaki muda lagi. Budak dengan motor. Kenapa Kak? Cakap cakap tak ada apa. Bateri kong. Lepas macam mana Kak? Boleh ke? Cakap insyaAllah tak apa. Akak ada alat. Cakap akak ada jumper. Oh ya ke? Tapi dia tak pergi tau. Dia stay je situ. Dia tengok. Lepas tu bila Kak Long letak, anak Kak Long start tu belum boleh. Dia macam dah panik tau. Macam boleh Kak? Cakap insyaAllah kan. Kita relax je. Ya, sebenarnya panik jugalah. Yang kat tengah jalan tu jadi macam tu kan. Tapi buat-buat dia je lah. Buat-buat tak tahu je. Buat macam pro sangat lah. Pro gila macam tu kan kat situ. Pegang. Lepas tu sekali lagi anak Kak Long start. Alhamdulillah boleh. Lepas tu Kak Long pun pandang dia macam Alhamdulillah dek boleh dah. Okey Kak tak apa. Dia kata bukan apa. Takut tak boleh je. Dia cakap tu. Lepas tu okay, tak apa. Terima kasih dek Lepas tu dia pergi. Lepas tu dekat satu yang seberang tu pula Kak Long tengok ada satu motor juga. Dia carry wife dia tau. Dia dengan isteri dia, dengan anak seorang pun sama. Dia berhenti dekat situ dan tengok dan pastikan Kak Long dah boleh start kereta tu. Barulah nampak dia lega. Tapi Kak Long tak tahu lah dia berhenti tengok tu nak tengok Kak Long boleh start ke, ataupun tengok macam teruja tengok Kak Long pegang power bank tu ke. Tak tahulah, Allahualam lah kan. Tapi bila Kak Long dah boleh tu dia macam okey. Sampai Kak Long macam okey lah adik tu kan. Sampai anak Kak Long cakap, ya Allah Umi, pengajaran pula untuk anak Kak Long. Masa tu dia ada kan yang umur 15 tahun tu, Kak Cik buat apa? Kejap lah. Okey, lepas tu dia kata, Mi, tengok betul lah kata ustaz. Dia pula lah tazkirah kat kita kan. Dia cakap betul kata ustaz. Nak start jap. Tak boleh. Nanti kejap sikit je lagi. Nak habis sikit lagi. Okey. Ni kereta tak boleh start ni. Okey, so dia kata betul lah kata ustaz Mi, kita tak boleh tengok tahu orang-orang muda yang bawa motor yang dia apa ni nampak macam mak rempit ke apa ni, macam diorang ni teruk. Jangan tengok dalam keadaan macam ni diorang yang datang. Lepas tu Kak Long pun macam terus cakap kat dia, memanglah selama ni ada Kak Cik tengok. Kita pun ambil kesempatan kan. Selama ni ada ke Kak Cik tengok Umi berpandangan negatif pada diorang? Tak lah dia kata. Tapi kan selalunya orang macam tu bila tengok ni. So dia kata bagus, betul lah Kak Cik. Lepas ni Kak Cik tak nak dah mak. Cakap dia, maksudnya Kak Cik sebelum ni adalah berpandangan macam tu. 1, 2, 3. Boleh? Okey, so maksudnya sebelum ni Kak Cik adalah berpandangan macam tu. Memang ada cakap. Nampak tak, saya tak langsung peristiwa tu membuka satu rahsia anak Kak Long. So Kak Long pun cakap dia tak boleh. Lain kali tak boleh lah nak ada berperasaan macam tu. Jadi kesimpulannya, ramai je yang bersikap baik, yang berterima rasa, yang berperi kemanusiaan, hormat menghormati, baik sangat-sangat kata jalan raya. Okay, so yang baik tu alhamdulillah, teruskan kebaikan tu. Yang tak baik tu yang kita nak perbetulkan. Okay, so Tok Guru Kak Long kata ayat dia, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Okay, dah lama dah Kak Long membebel. Masjid pun dah mengaji. So salam 3 rakaat untuk semua. Okey, terima kasih yang mana yang sudi jenguk dan duduk bersama-sama dengan Kak Long dalam program live ni. Okey, hari ni memang Kak Long dah duduk kampung dah. Kak Long dah duduk kampung dah. Okey, nanti kita calling PM nombor telefon PM nombor telefon kat Kak Long. Okey, so tu je perkongsian untuk hari ni. InsyaAllah Kak Long akan kembali lagi dengan topik yang lain yang akan Kak Long bagi tahu macam biasa. Okey, Assalamualaikum. Bye.